Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, wa yassir li amri, dan mudahkanlah bagi kami tugas kami, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan kekeluhan pada lidah kami, yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataan kami. Yang berusaha dan yang dikasihi para jemaah yang dikasihi sekalian, InsyaAllah malam ini kita sambung balik pengajian kita selepas tertangguh pada minggu hadapan, diuji dengan COVID dan sampai sekarang masih batuk lagi. Saya harap para jemaah, ayahda dan bonda semua mendoakan saya supaya cepat sembuh daripada batuk. Kerana lebih kurang 20 hari lagi kita nak sambung Ramadan dan akan bertarawih dan berqiyamul lail. Jadi agak menjejaskanlah urusan itu, insyaAllah. Okay, kita sambung balik pengajian kita, bab yang seterusnya, iaitu sifat huruf. Okay. Sifat huruf dari segi bahasa ialah keadaan sesuatu sama ada dapat dilihat. Maknanya sifat ni sesuatu yang kita dapat dilihat. Contohnya putih, hitam, merah. Dan sifat ni juga yang tidak dapat dilihat seperti ilmu, amanah, jujur. Yang tu pun tidak dapat dilihat dan sebagainya. Dan dari sudut istilah ilmu tajwid, sifat ni bermaksud bentuk-bentuk tertentu yang terdapat pada huruf. Sifat-sifat ni ia ada bentuk-bentuk tertentu yang ada pada huruf itu. Jadi satu huruf ni dia ada pelbagai sifat pada dia. Contoh pada diri saya dah, macam-macam ada sifat. Jadi setiap orang itu ada sifat macam-macam. Dan sama juga dengan huruf hijaiyah ini, dia bukan ada satu sifat, dia ada banyak sifat. Cuma malam ni kita tengok pasangan yang pertama sahaja yang terdapat pada huruf ketika kita menyebutnya. Okey, seperti lantunan suara pada huruf qalqalah, ha, qa, wa, tab, ba. Jadi ada sifat lantunan ataupun qalqalah pada huruf qaf itu. Angkat sebahagian lidah semasa menyebut huruf isti'la. Mana bila kita sebut huruf isti'la, huruf yang tebal ni kita terangkat lidah kita. Ta, dha, qaf, ta. Jadi itu sifat isti'la pada huruf itu. Okey, kita tengok faedah ataupun kepentingan untuk kita belajar sifat huruf ini. Yang pertama sekali, membezakan sebutan huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Minggu sebelum ni kita dah belajar makhraj huruf. Jadi bila kita belajar makhraj huruf dan kita belajar sifat huruf, kita dapat beza. Walaupun dia makhraj yang sama, ketiga-tiga huruf ini keluar daripada makhraj yang sama, tapi dia ada sifat yang berlainan. Seperti huruf ta, huruf ta, dan huruf dal. Huruf ta ni dia paling lembut sekali. Huruf dal ni pertengahan. Dan huruf ta ni huruf yang tebal. Ada setengah guru kata huruf ta ini adalah huruf yang paling tebal dalam huruf hijaiyah dan Al-Quran lah, ada bahasa senangnya. Okey, ketiga-tiga huruf yang keluar dari makhraj yang sama, iaitu hujung lidah dengan gusi gigi atas hadapan, belah atas ni. Kena satu. Kalau lidah kita duduk belah bawah, kita tak akan sebut huruf ta. Kalau tak percaya, buat sendiri. Sebut huruf ta, lidah duduk bawah, boleh tak? Ta, jadi ta, da, ta. Jadi lidah kita kena naik belah atas dah. Okey. Di mana ta mempunyai sifat isti'la
itba dan jahar dan disebut dengan tebal. Jika tiga sifat itu tidak wujud pada huruf ta, sudah tentu tiada perbezaan huruf ta dengan huruf ta. Mana katanya huruf ta ni dia ada itba, tertutup, ada istilah tebal. Kalau tidak ada sifat tiga-tiga ni pada huruf ta, maknanya sama je lah. Huruf kita baca yang kalimah afatat, kita baca afatat lah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada itba dan istilah dah. Okey, kesimpulan yang tadilah, kesimpulan kalau kita belajar sifat huruf ni, secara umumnya pengetahuan mengenai sifat huruf menjadi satu jalan untuk kita mencapai sebutan huruf dengan lebih sempurna. Bila kita belajar makhraj, kita belajar dengan sifat huruf dan kita tahu dekat mana dia keluar, apakah sifat yang ada pada dia, secara tidak langsung dengan izin Allah kita boleh sebut huruf itu dengan sempurna dan kita memberikan segala mustahaknya. Mustahaknya ni dipanggil hak untuk huruf itu. Kalau dia melantun, kita melantun dengan tepat. Kalau dia ada hamas atau al-hams, kita desirkan dia ataupun kita anginkan dia secara tepat kan. Menyebut mengikut sifatnya, jika huruf bersifat istifal maka ia disebut dengan nipis. Mana kalau huruf itu sifat dia nipis, kita sebutlah dengan nipis. Contohnya an'amta, an'amta. Salah dah. Sebab apa? Kita dah baca ta itu dengan ta, dengan tebal sifat dia. Okey, seterusnya bilangan sifat huruf. Sifat huruf hijaiyah ni dia dipecahkan kepada dua sifat, iaitu sifat berlawanan dan sifat tunggal. Kalau sifat berlawanan ni contohnya jahar lawan dengan hamas. Kalau sifat tunggal ni seperti qalqalah, itu sifat tunggal. Ulama tajwid berbeza pandangan berkaitan dengan bilangan sifat-sifat huruf. Imam Al-Jazari ni berpandangan dia ada tiga khilaf lah. Ada tiga khilaf imam. Al-Imam Ibn Al-Jazari dia kata ada 17 sifat. Kalau Ilman Asy-Syatibi ada 16 dan Imam Al-Farra ada 14. Saya ambil yang paling rajih, yang paling ramai yang ambil adalah Al-Imam Al-Jazari dah. Dia kata ada 17 sifat huruf dan pandangan ini telah diterima pakai oleh ulama dan dijelaskan dalam buku-buku mereka. Okey, ini adalah gambar rajah sifat huruf. Yang pertama sifat berlawanan. Jahar lawan dia hams. Ar-rukhawah dia syiddah dan tawassub. Tawassub ni tengah-tengah dan kita akan belajar insya-Allah. Okey. Maksudnya al-isti'la yang tadi yang tebal lawan dia istifal nipis. Al-itba lawan dia infitah. Al-islaq lawan dia ismat. Ini adalah sifat yang berlawanan. Dia ada pasangan dia. Dan yang kedua itu adalah sifat tunggal. Macam tadilah qalqalah, safir, gunnah, dengung, lin, dan kita akan belajar insya-Allah dah. Ini sekadar untuk tunjuk dulu. Okey. InsyaAllah kita akan belajar sifat yang pertama dan sifat yang berlawanan, iaitu sifat huruf yang berlawanan ialah 10 sifat. Dengan kata lain, ia terdiri daripada 5 pasangan. Ada 10 sifat, bila dia kahwin, dia jadi 5 pasangan. Pasangan pertama al-hams dan al-jahr. Al-hams bermaksud sembunyi. Sembunyi masuk al-hams ataupun samar, dan diistilahkan sebagai suara lemah ketika menyebut huruf-huruf ini kerana lemahnya suara berpegang pada makhraj, dan ini menyebabkan keluarnya nafas sifat hams ini. Wujud pada hurufnya sama ada ketika berbaris atau sakin. Sakin ni bila huruf itu berbaris matilah. Tetapi ketika sakin lebih zahir. Mana bila sifat hamas ni ataupun sifat jahar ni, dia akan nampak dengan lebih jelas bila huruf itu mati. Dan bilangan hams ini ada berapa? Ada 10 huruf. Ini ulama dia ringkaskan ataupun dia cantumkan huruf-huruf itu menjadi perkataan. Jadi fahadzahu syakhsun sakat ataupun sakata.
Maksudnya dalam satu majlis, seorang lelaki bercakap dengan kalam yang tidak selayaknya. Yastaru, beliau digesa untuk senyap dan jangan teruskan ucapan. Teruskan tu. Ni masuk fahathahu syakhsun. Bukan ulama kita ni dia buat short form panggil. Short form kan. Kalau kita kan SAR, surah Ar-Radah. Jadi fahathahu syakhsun, sakat ni maksudnya. Saya pun baru tahu juga. Cari-cari alhamdulillah jumpa. Sebabnya sebenarnya dulu saya tak cari, tapi bila mengajar ni saya takut. Ada orang tanya, apa dia maksud sebenarnya tu Ustaz? Jadi alhamdulillah diizinkan jumpa dah. Okey. Yang kedua, jahar. Lawan hamas, jahar. Ia bermaksud jelas. Jahar ni jelas ataupun nyaring, terang, dan diistilahkan dengan suara kuat, menyebut huruf kerana kekuatan berpegang kepada makhraj sehingga menahan dari keluarnya nafas. Kita tahan suara kita untuk keluar dari keluarnya nafas. Jadi kita akan belajar sebut sama-sama. Dan bilangan huruf ini ialah 18. Kenapa 18? Huruf hijaiyah kita belajar minggu lepas ada berapa? 18. Ada 28. 10 dah diambil oleh al-hams. Jadi baki daripada 28 itu ada 18 ini semuanya adalah huruf jahar. Okey. Ni dipanggil short form dia azama waznu qari'in dhi ghadin jada talaba. Maksudnya ganjaran besar dan berat timbangan pembaca Al-Quran yang selalu menundukkan pandangan mata dan berusaha bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Ni maksudnya azama waznun qari'in dhi ghadin jada talaba. Kalau kita belajar matan Jazari, dia kena hafal lah. Masuk exam ni wajib ni. Dia akan keluar soalan, sebutkan huruf hamas. Kena sebut ni azama. Dia tak nak ain, lepas tu mari jim. Dia nak dalam matan dia. Okey. Seterusnya, ni adalah sifat berlawanan yang kita belajar tadi lah. Okey, al-hams terlepas, al-jah tertahan, fahathahu syakhsun sakat 10 huruf untuk hams. 18 lagi azama waznun qari'in dhi ghadin jada talaba, 18 huruf. Okey. Al-hams terbukanya tekak dan tekanannya lemah pada makhraj menyebabkan terlepas nafas. Okey, kita tengok satu-satu huruf contoh daripada ini. Okey, pertama sekali huruf fa. Dia kata tadi huruf hamas ni dia akan nampak dengan zahir bila dia mati, sakit, sukun. Ni istilah tajuk dah. Jangan mati, orang meninggal kita panggil dah sakit dah orang tu. Tidak sesuai. Tidak sesuai dah. Sakit ni dia digunakan dalam biasanya ilmu tajwid lah, sakit, sukun. Kita panggil orang tu dah sakit dah. Orang tak faham. Okey. Pertama sekali huruf fa. Bila kita matikan huruf fa, kita akan dengar angin tu terlepas. Af. Kena letak sikit Af. Tu angin. Kalau ha, ih. Angin tu ada. Kalau sa, Kalau ha, kita baca Al-Fatihah. Ih. Keluarkan. Dia terbuka anak tekak kita tu. Kalau sya, jangan as. Tu sin, nishin, ash. Macam mana kita nak belajar ni? Dia kena baca Quran. Jadi kita akan baca. Ini kita belajar sikit-sikit kan. Ish, ush. Kalau kha, ikh, kalau sa, is, us. Urut sa ni minggu lepas kita dah belajar. Siapa yang rasa lidah dia kena naik atas, siapa yang kata lidah bawah, tak apa dah, jangan berada. Cumanya
cuba kita elak kita baca Al-Quran selain daripada huruf itu berbaris hadapan, cuba elak daripada memuncungkan. Cuba elak. Contohnya, kita sebut huruf Sad kena muncung. Sebab apa? Kita tak pandai. Boleh. Kalau kita tak pandai dan kita baru nak belajar, tapi dah lama baca Quran, cuba jangan muncung. Contohnya, sira muncul kan? Cuba jangan muncul. Siratal ladzi cuba baca Quran ni dengan biasa je. Tanya tu Haji, dia tahulah, dia banyak duduk tanah Arab tu. Orang Arab ni dia sebut mulut tak ada. Tak ada pun mulut dia berlebih-lebihan. Tapi nampak kerana sebab kita ni orang ajam. Kita ni jauh dengan Arab, mana kita kena buat macam tu. Cuba, tapi dalam masa sama kita cuba sebut huruf itu dengan tidak melebih-lebih. Contoh po kena gini muka. Belajar sebut dengan mudah. Tak payah muncul pun boleh, tapi kena banyak buat latihan dah. Okey, kalau huruf sin, dia bunyi hamas tak? Bunyi as, is. Itulah angin, nafas tu keluar. Kalau huruf kaf, yang ni semua orang pandai. Sebab apa? Sebab kita akan takbir. Kena bunyi kita, kena bunyi macam mana? Allahu Akbar. Dia bunyi macam tanda. Kalau tapi kita biasanya di belah Afrika lah biasanya terjadi ni. Dia jadi kaf tu, dia jadi tertarik macam jadi kol-kolah. Kalau guru saya dia kata kol-kolah jadian. Allahu Akbar. Nampak? Kalau kita letak, kita tarik balik, dia jadi kol-kolah. Contohnya, Qul a'udhu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, kita tarik. La yalid, kol-kolah surah ataupun kol-kolah mutawassitah, tak apalah. Lam yalid, Allahu Akbar. Tu dia jadi kol-kolah. Kol-kolah jadian, tak ada ilmu tajwid. Contohnya kalau sin, kita jadikan dia seperti kol-kolah. Masjidil Haram, Masjidil Haram. Jadi tidak ada sifat hamas pada huruf sin. Sama juga dengan huruf fa tadi. Tuflihun, kita baca dengan tuflihu fa. Jadi tuflihun, dah hilang dah satu sifat pada huruf fa. Jadi kalau huruf ha, bila kita tarik dia jadi kol-kolah. Nahnu, dia jadi nahnu, tu kesalahan yang kalau kita bertalaki ataupun kita dengar betul-betul, kita akan detail. Saya takut juga isyak lagi ni. Confirm dengar elok-elok saya baca lagi. Dengar dah elok-elok. InsyaAllah. Okey. Kalau huruf shin, macam mana dia akan jadi silat? Ashhadu, silatnya asya. Asyhadu alla, ashhadu, asya. Sya tu kalau kita talaki atau sebagainya tidak cantiklah. Sebab apa? Kita menghidupkan yang sudah sakin itu dan dia tidak ada lantunan. Tapi yang kebiasaannya orang boleh kenal pada huruf kaf lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dah. Dan yang terakhir, yang paling famous sekali adalah huruf ta. Huruf ta ni kalau dia mati, kita senang nak sebut dan senang sangat nak tertukar. Contohnya, ada contoh. Macam mana contoh dia? Bayyinat. Dia kena bunyi tu. Kalau bayyinat, dah salah dah. Jauh dah pergi tu. Bayyinat. Lidah tu kena ada tempat dia, tapi sikit je kita tolak angin tu, terbuka. Tu huruf hamas. Huruf jahat ni insya-Allah semua pandai. Ain bila dia mati dia tertutup. Habis ya? Ta. Dia tak ada ta. Ada tak ada? Ta. Tak ada. Ta.
mati. Kalau dha ya dia tak ada ya, tak ada ya. Kalau mim macam mati ni tutup lah, tutup tegak. Kalau waw au, dia tidak macam hamah dia ada ni desiran ataupun sembunyian af. Kalau zai gegar dia, nyaring dia tadi kita kena tadi kan. Az. Kalau nun senanglah an. Dia tak ada an, tu jadi gundah. Tu bab lain pula. Dia ada juga gundah pada nun, tapi bukan berlawanan dengan hams. Yang ni kita bincang skopnya pasangan dua ni berlawan dengan dua ni kan. Kalau qaf dia tak ada hamalah, bila dia mati dia jadi qalqalah ha qa. Ra sama okey dah. Yang ni lawanan. Kenapa saya nak tekan hamas? Sebab hamas selalu susah dan selalunya kita tertukar. Dia mengikut pengalaman dah. Lebih kurang 7 tahun lah mengajar orang dewasa lah. Anak murid saya alhamdulillah lah, Allah izinkan saya mengajar semua anak murid saya tua-tua semua dewasa semua, 40 tahun ke atas alhamdulillah. Kat sini pun dewasa, kat Seremban pun dewasa. Muka pun nak jadi dewasa dah. Padahal baru 23 kan. Okey. Kita akan belajar macam mana kita nak sebut huruf-huruf ini. Ingat lagi kita belajar minggu lepas. Dia senang je ni. Kita tengok sekali pada huruf ta. Huruf ta dia ada hamas kan tadi. Fahathahu syakhsun sakat. Huruf terakhir sekali sakata tu. Okey. Saya baca ikut kan. Tati tu tat. Kita nak jaga yang ni sebenarnya. Tati tu tat. Okey. Bila ta tanwin bagi atas bertemu dengan ta dia jadi ikhfa. Jadi kita dengar dah. Dan di sini ada hamas lagi. Di sini jadi minal. Masuk dengan lam. Kena bunyi lam lah. Minal inhiraf. Nanti kita akan baca. Lepas tu ada lagi hamas mut. Lepas tu kita masuk sini dua harakat dan sini kita akan baca ikhfa. Dia jadi saya baca dulu dengar kan. Tu tanitat naminal mut nimati tanita. Dua harakat kan. Semula kan. Kita baca, saya baca ikut kan. Tati tu tat tanitat naminal mutnimati tanita tanitat naminal mutnimati tanita. Okey. Di sebenarnya ni dia boleh kawal kita dua harakat, tak akan terlebih. Dan yang keseterusnya kita boleh tahu huruf ini bila dia mati bunyi macam mana. Mut. Okey. Kita tengok huruf yang hamas yang kedua. Fahatha, huruf tha. Macam mana semua huruf tha? Lidah mesti sentuh dengan gigi gunting ataupun gigi kacik belah atas. Kalau siapa tak ada gigi ni agak susah dia nak sebut. Dia jadi licin saya. Sebab tak anak murid saya muda-muda saya sebut gigi depan. Ada lagi tempat tu. Kalau dia senyum betul dah dia. Kalau dia senyum. Saya tak kata siapa. Okey. Tafithu than. Ta bidah tutup dah tu. Tafithu than. Ta ya macam lidah pendek. Tafithu than. Thuthan thanithan namina
mathitha thalitha. Baru 2 huruf. Okay, kita tengok huruf yang ketiga dan yang keempat, huruf ha. Yang ni ha yang pedas ataupun ha yang kita baca dalam Al-Fatihah ayat yang kedua. Kita mazhab Imam Syafi'i, alhamdulillah adalah ayat yang kedua dah. Yang pertama bismillah. Okey. Ha hi hu ha. Yang ni jangan dengung tau. Sebab apa? Izhar alqi. Huruf ha bertanwin berbaris atas bertemu dengan ha, tanwin bertemu dengan ha, dia jadi izhar. Mana kita kena baca dengan jelas. Han. Hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. Hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. Ini dah jadi hukum izhar al-qi. Dan yang terakhir untuk malam ni, sebelum kita baca surah Lazim, huruf yang paling ramai orang pandang adalah huruf kha. Nasib baiklah dalam Al-Fatihah ni tak ada huruf kha. Kalau tak, macam-macam versi kita boleh dengar. Dah. Sebab apa? Huruf kha ni ramai yang tertukar dibaca dengan kha. Contohnya ayat yang ke-7 ataupun 8 saja dalam surah Al-Baqarah. Surat sebelah tu 1 Al-Fatihah, 2 Alif Lam Mim, belakang dia innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallah. Dibaca kan? Khatamallah kha. Sebab apa? Sebab diingat hari semalam, hari Khamis. Salah lah. Bukan Khamis, Khamis. Kalau Arab dia panggil khams. Jadi kha dah, bukan kha. Nampak saya batuk setengah jam dah tak batuk. Doa mampu dan doa sekarang doa lagi. Biasa hari dah tak batuk. Kha perlu tak muncul, tak payah. Buka mulut sikit. Anak tekak tu dia bergegar sikit. Kha. Belajarlah buang kahak dekat rumah sebelum datang surah subuh. Jadilah gitu. Kha khi khu khakh. Khu khan. Sebab apa? Sebab izhar halqi dah. Khu khan. Khani khakh. Naminal mukhni makhikhan khanikha. Sedap itu bunyi legok tu. Jadi kena baca dengan hamas. Khakhu khakh khukhan khanikhakh naminal mukhni makhikhan khanikha. Kita hanya kedepankan bibir kita bila kita menyebut huruf berbaris hadapan sahaja. Dan satu tempat lagi bila kita menyebut huruf ra yang mati. Ba ra ni panjang. Contohnya bila ra itu mati, sebelum huruf ra itu adanya huruf berbaris fathah. Contohnya saya dah bagi tahu selalu dan cuba dengar dalam doa kita selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kena tebal barulah kita tu belajar tajwid. Sebab apa? Kita baca tebal pada huruf ra yang mati sebelum dia adalah huruf berbaris fathah. Wa qina adzaban nar. Jadi confirm. Saya baca doa dengar, saya tak nak baca lagi ya. Tidak orang dengar. Apa hajat tajwid dia tak buat. Tapi macam itulah. Kena buat betul-betul dah. Tajwid ni kalau melibatkan ayat Al-Quran, walaupun dalam zikir, walaupun luar solat, baca Quran ke macam mana, kena buat betul-betul. Dia tak sama dengan hadis. Kita baca hadis tak ada orang baca dengan tajwid. Tapi kalau Quran, bila melibatkan Quran dalam doa ke, dalam zikir kita kan, cuba baca dengan tajwid. Barulah kita ni amanah dengan apa yang kita belajar.
Ni jelas solat tajwid, luar solat tak ada tajwid. Tak boleh itulah. Okey. Insya-Allah malam ni kita sambung balik bacaan surah lazim kita, surah Al-Bayyinat. Bayyinat ada tak tak? Ada kan? Ada yang kata bayyinah, ada yang kata bayyinat. Tak apalah. Okey. Kelas yang pertama kita belajar apa? Isti'azah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak memulakan membaca Al-Quran, minta berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi kena baca. Sebab apa? Sebab kita dah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba waqaf sependek yang mungkin. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin. Cumanya bacaan yang pertama kau nak cantik. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin. Ini cantik. Habis tadi tak apalah. Okey. Wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Okey, cukup ayat pertama. Kita tengok apa yang kita belajar tadi. Hams. Mana? Pertama sekali min tu hamzah tu. Okey dah. Yang kedua wal mush fahadzahu syakh. Huruf hamas. Wal mush. Hamas itu mush. Surahnya ada kita? Ada pada ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah. Kita keluarkan huruf Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Mutahhara. Jangan muta. Okey. Ada tak huruf hamas? Ada pada huruf ta yang mati kalimah yatlu. Ada tu. Fiha kutubun qayyimah. Okey, huruf apa? Huruf ta berbentuk yang belakang Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Okey. Kesalahan yang dapat didetek lah. Pertama sekali kita memanjangkan pada kalimah al-kitab, baca dengan dua harakat sahaja. Yang kedua illa, kita kena baca dua harakat sahaja. Sebab apa? Kalau kita baca tiga harakat dia jadi lain. Contohnya wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa mim. Tak sama. Kalau dua kena dua. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Okey, surahnya wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisin. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Pada kalimah wama tu mat jaiz munfasil. Kalau belajar saya ambil sanad dengan 4 harakat. Bila kita menyambungkan bacaan, mewasal. Tapi bila kita waqaf pada kalimah wama tu, kita dengan 2 harakat. Kalau belajar dengan saya lah. Sikit lagi saya minta izin sampai habis ayat 5 ni. Umiru sama juga mat jaiz munfasil, kita baca dengan 4 harakat. Illa budullaha mukhlisin, boleh berhenti situ dah. Mukhlisin, kalimah mukhlisin ada huruf kha yang mati, huruf hams. Nalahuddin hunafa, biasanya orang berhenti sini. Hunafa, ni mat wajib muttasil ataupun mat muttasil. Kena baca berapa harakat berhenti. Ada yang baca 4, ada yang baca 5, ada yang baca 6. Kalau belajar saya, kalau berhenti dengan 4 sahaja. Sebab tengok faktor kita tengok kot. Takut hari ni dia boleh 4, hari ni dia boleh 6 harakat, esok dia tak boleh dah. Jadi kena selaraskan awal-awal dah. Kalau kita rasa diri kita ni semua mat wajib, kita boleh baca dengan 4, tak kira ayat terpanjang atau pendek, pegang 4. Kalau hari ni 6, hari ni tak boleh. Kalau kita kena istiqamah, kena jaga berat ni dah. Okey, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, tak ada masalah. Wa dzalika dinul qayyimah. Tu pun hamas dah. Okey, 5 ayat yang pertama ni ada soalan tak? Saya buka soalan hari ni insya-Allah. Kalau boleh jawab saya mampu jawab. Ada soalan tak? Tak ada soalan Kalau ada soalan PM tepilah, insya-Allah saya jawab. Okey, saya rasa setakat ni waktu dah masuk. Apa yang lebih itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri, yang lemah itu daripada saya sendiri. Insya-Allah kita bertemu lagi hujung bulan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia sebagai petunjuk cahaya dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah lidah kami, fasihkanlah lidah kami menyebut kalimah-Mu, ya Allah. Tuturkanlah kami dengan kalimah-kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, suburkanlah Al-Quran pada jiwa kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, syafaatkanlah kami dengan syafaat Al-Quran, syafaatkanlah kami dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah Sya'ban kami dan sampaikanlah kami dengan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah keluarga kami, saudara kami, jiran-jiran kami, para jemaah kami daripada balai dan wabak bencana, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin.